Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat sejahtera ya. Hari ini kita ingin membuat sedikit ulang kaji SPM untuk bab tingkatan 4 ya. Okey, tajuk yang cikgu akan bincangkan adalah tajuk bab 4 jirim dan bahan ya. Jadi ini adalah satu bab yang agak penting ya. Yang kamu semua mesti kuasai dengan sebaik-baiknya. Okey, hari ini cikgu akan fokus tentang atom Okey, jadi kalau kamu masih ingat atom ada berapa zarah subatom? Ada berapa zarah subatom? Kamu dah pelajari semasa kamu di tingkatan 4 Okey, cikgu nak bagi kamu ingat senang saja. Kamu ingat pen pen. P E N, pen. So pen P adalah proton, E adalah elektron, N adalah neutron. Okey, apa dia? Pen. Okey, proton adalah bercas positif. Elektron adalah bercas negatif. Manakala neutron tidak ada cas ya. Jadi bagaimana untuk kamu ingat kembali lokasi bagi proton, elektron dan neutron? Okey, sekarang cuba kamu labelkan pada gambar rajah di sini. Okey. Ini adalah elektron ya. Elektron, ini adalah proton, ini adalah neutron. Okey, jadi ini adalah label yang kamu mesti ingat ya. Okey, dan kalau kamu ingat proton dan neutron berada di tengah-tengah di dalam nukleus bagi sesuatu atom itu. Okey, formula yang kamu kena ingat untuk tajuk ini adalah pertama, nombor proton sama dengan bilangan proton. Ya, yang pertama, nombor proton sama dengan bilangan proton. Okey, katalah ada nombor proton dia, katalah nombor protonnya adalah 5, maka bilangan proton juga 5. Kalau nombor proton dia 6, bilangan proton dia juga adalah 6. Yang ini kamu akan mendapat dalam latihan nanti. Kamu akan tengok bagaimana kita nak gunakan formula ini. Okey, dan formula nombor 2 adalah bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron jika atom neutral. Bermaksud hanya untuk atom neutral sahaja formula ini dipenuhi. Okey, apa contohnya? Kalau proton ada 6, maka elektron ada 6 gitu. Ya? Okey, yang formula yang ketiga adalah nombor nukleon sama dengan bilangan proton campur bilangan neutron. Nombor nukleon adalah jumlah bilangan proton dan bilangan neutron. Jadi kalau kata jumlah bermakna campur. Contoh cikgu bagi, katalah bilangan proton dia ada 8, bilangan neutron dia 9, maka berapakah nombor nukleon? Jadi kita dah tahu formula 8 campur 9 berapa? Okay, jadi jawapan nombor nukleon adalah 17. Okey, jadi mudah kan? Okey, dan yang keempat yang kamu kena ingat juga, sangat-sangat kena ingat, ni penting isotop. Isotop ni apa? Isotop ni adalah unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama. Bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berlainan ataupun bilangan neutron yang berbeza. Jadi ini adalah 4 formula yang kamu kena ingat semula dalam tajuk ini. Okey, kita akan cuba buat latihan sekejap lagi ya. Okey, cuba kita jawab latihan yang cikgu bagi di sini. Okey, tadi cikgu dah ajar kamu formula-formula yang kamu perlu ingat. Okey, sekarang cuba kamu isikan petak-petak kosong ini dengan jawapan yang betul. Okey, bagaimana kita nak jawab ya? Okey. Jadi kamu dah tengok kalau ini cikgu dah sebut tadi dalam kita punya formula nombor proton kamu buat macam ni, sama dengan bilangan proton. Okey? Dan sama dengan bilangan elektron. So, kamu akan dapati
Kalau ini nombor proton dia 5, maka bilangan proton dia juga adalah 5. Sebab di sini adalah sama kan. Okey. Bilangan elektron juga adalah 5. Okey, senang kan? Okey. Dan kalau proton 8, bilangan proton adalah 8, bilangan elektron adalah 8. Ini dia bagi proton, bilangan proton. Maka di sini kamu letak 10 dan di sini juga adalah 10. Kalau di sini 8, di sini juga 8, di sini juga 8. Ya? Dan macam mana pula kita nak isikan tempat ini? Ya? Jadi cikgu dah bagi formula tadi, ya, iaitu nombor nukleon adalah bilangan neutron campur bilangan proton. Okey? Bilangan nombor proton adalah campur dan dapat ini sama juga. Okey? So nombor proton kamu campur dengan bilangan neutron, kamu dapat nombor nukleon. Okey, cuba kamu campur. So 5 campur dengan 10, dia jadi berapa? Dia jadi 15, ya. 15. So nombor nukleon adalah 15. Kalau ini nombor proton 8, di sini kita tak tahu berapa dan di sini 17. Maka kamu tolakkan 17 tolak dengan 8, ya. Jadi jawapannya adalah berapa? Ya. Jawapannya adalah 9, ya. Jadi kalau kamu campur semula bilangan neutron 9 campur dengan proton 8, kamu dapati nombor nukleonnya adalah 17. Okey, dan seterusnya sama juga konsep dia. Proton campur neutron adalah 10 campur 10, maka ini adalah 20. Dan yang ini 8 campur 8, jawapannya adalah 16. Okay, jadi daripada formula tadi, kamu boleh menjawab soalan yang ditanya dengan mudah. Kamu semua dapat markah, ya? Dan alhamdulillah betul semua. Okey, sekarang soalan ni, cuba kita tengok. Unsur-unsur yang manakah dalam jadual 2 adalah isotop? Yang mana satu isotop? Isotop. Tadi cikgu dah kata isotop adalah unsur yang mempunyai nombor proton yang sama tapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, kamu tengok pada jadual ini, kamu fokus pada nombor proton dulu. Okey, kamu tengok nombor proton yang mana sama? Ya? Ramai murid kadang-kadang dia keliru. Dia tengok bilangan neutron, oh sama, 10-10. Ya? Dia jawab jawapan yang salah lah, ya. Jadi kamu kena tengok, okey, nombor proton yang sama adalah 8 dan 8. Ini nombor proton yang sama. So inilah isotop. Jadi jawapannya berapa? Jawapannya apa? Okey, jawapannya adalah X dan Y. Jadi kamu kena tulis, ya, X dan Y. X dan Y. Maksudnya X dan 8 nombor proton. Maaf. X dan Z. X dan ini 8, ya, 8 Z. X dan Z. Maka kamu tulis, ya, X dan Z. Begitu, ya. Kamu tengok 8 dan kamu tengok apakah nama unsurnya, X, Z. Maka kamu tulis X dan Z. So dia akan tanya, berikan sebab jawapan anda. Okay, jawapannya adalah kerana X dan Z mempunyai nombor proton yang sama. Jadi jawapannya apa? Kerana X dan Z mempunyai nombor proton yang sama. Jadi untuk itu, kamu perlu lagi membuat banyak latihan untuk tajuk ini. Okay, kita akan jumpa lagi di lain slot, ya. Cikgu harap kamu boleh bersedia, untuk menghadapi percubaan SPM dan juga seterusnya SPM sebenar. Okey, untuk itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.
Bye.